Isu nafkah merupakan isu hangat yang sedang diperkatakan oleh masyarakat pada masa kini. Terdapat banyak kes perceraian direkodkan akibat daripada kelalaian ketua keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab mereka berkenaan pemberian nafkah. Isu ini juga turut menjadi lebih berat apabila seorang suami tidak tahu akan pembahagian nafkah antara isteri dan ibu. Oleh yang demikian, kami dari Kumpulan 4 akan mengupaskan isu ini dengan melakukan temu bual terhadap komuniti setempat di kawasan Guang Badak, Kuala Nerus, Terengganu serta orang-orang yang arif berkenaan isu perkahwinan. Mari kita kongsikan. Pada pendapat Tuan, dari aspek kewangan, adakah seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya? Bagaimana pula dengan nafkah kepada ibunya? Wajib kedua-duanya. Pada pendapat Puan, dari aspek kewangan, adakah seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya? Of course, wajib. Wajib. Bagaimana pula kepada ibunya? Dia wajib. Wajib juga. Tak mana lelaki kepada ibu. Jangan lupa. Surga di bawah tapak kaki ibu, bukan bawah tapak kaki isteri. Tetapi isteri itu bawah tanggungjawab ibu. Okey. Kalaupun isteri itu bekerja, dia wajib bekerja. Okey. Wajib dia memberi kepada nafkah kepada isterinya. Bagaimana pula dengan ibu? Ibu juga suami lelaki bertanggungjawab kerana ibu itu masih dikira sebagai anak kepadanya. Jadi anak ini dia tidak putus hubungan itu. Selagi mana ibunya dia kena juga memberikan nafkah khusus dalam bentuk kewangan kepada ibunya. Jangan diabaikan langsung. Yang kedua, pada pendapat Tuan, antara nafkah isteri dan ibu, yang mana suami perlu lebih utamakan? Ini isteri dululah. Pasal kita ada keluarga. Ke tak masuk keluarga. Dia masuk keluarga kita lah. Keluarga. Mana ke masuk keluarga kita dululah. Keluarga dia. Bila dah keluarga tu, termasuklah ibu. Mak ajar kita. Pada pendapat Tuan, antara nafkah isteri dan ibu, yang manakah suami perlu utamakan? Ya, perlu kita mestikan kepada kita dulu. Isteri kita dulu. Tapi wajib juga kepada ibu. Pada pendapat Tuan, antara nafkah isteri dengan ibu, yang manakah suami perlu lebih utamakan? Berapa Ustaz? Pendapat saya, yang utama sekali ibu. Itu baru isteri. Kenapa saya katakan ibu? Nabi Muhammad SAW ada bersabda, dalam kamu mengutamakan ibu kamu. Dia sebut berapa kali? 3 kali. Kemudian ayah kamu. Isteri tersebut pun, isteri apabila kita tahu isteri, barulah ada nafkah isteri. Tapi kedua-duanya tak boleh diabaikan. Ibu dan juga rumah tangga dia sendiri. Okey. Baik Ustaz. Apakah bentuk nafkah yang perlu suami berikan kepada seorang isteri? Adakah dari segi duit ataupun membeli pakaian ke? Betul, Zahira Matin maksudnya. Pada tengok keadaan, kalau isteri kita tidak pandai bajet, kita bagi duit. Kalau dia nak bajet, kita beli apa yang perlu. Macam pakcik dia pandai bajet, kita bagi duit lah. Apakah bentuk nafkah yang seorang suami perlu berikan kepada seorang isteri? Kau tempat tinggal, makan minum. Kalau ada anak, jaga anak. Dan kalau ada keluarga, bagilah keluarga. Soalan kedua tu, apakah bentuk nafkah yang perlu suami berikan kepada seorang isteri dan kepada ibu bapa? Keperluan lah. Okey, secara basic kita boleh sebut isteri dia basic macam ni je, dia makan minum lah, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sekarang ni kita tambah satu lagi perubatan lah. Walaupun perubatan ni kalau ikut
perbincangan ulama silam yang tidak termasuk dalam kos ataupun sal hidup. Tapi agama moden sekarang ni dah baru memasuk kebatan tu, dia satu keperluan yang sama seperti makanan. Kena petang pula sekarang zaman ni berzama banyak penyakit dan dulu kurang penyakit kata. Sekarang ni kita confirm dan kita pun dah setuju lah keperluan asasi sekarang ni perubatan. Ketiga, apakah bentuk nafkah yang perlu suami berikan kepada isterinya? Okey. Pertamanya, nafkah apa yang disebutkan dalam ta'liq dia, ya. Iaitu nafkah zahir berbentuk keperluan rumah, pakaian, makan minum, ya. Dan juga nafkah batin. Nafkah batin ni banyak orang berpendapat bahawa nafkah batin ni tak ada lain lah, itu je lah. Tetapi nafkah batin menyeronokkan isteri itu adalah nafkah batin, menceriakan isteri itu adalah nafkah batin, ya. Itulah di antara perkara yang perlu lah. Nafkah batin, makan, pakaian, minum, rumah, keperluan sebagai isteri hendaklah ditanggung oleh suami. Hatta masak kalau boleh pun suami juga, ya. Itu dia nafkah batin dan juga nafkah zahir. Ustaz? Okey, soalan yang keempat pula. Memberi nafkah adalah kewajipan bagi seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami dalam memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Pada pendapat Ustaz, bagaimanakah cara kita nak mengatasi masalah ini? Dalam Islam telah menggariskan panduan kepada seorang yang bergelar suami, ya, wajib memberi nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya. Tidak boleh tidak. Kalau kita dapat segelintir masyarakat yang mengabaikan itu, dia tidak bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya. Dalam lafaz ta'liq dia pun dah berjanji dia akan beri nafkah kepada isteri secukupnya. Jika ada anak, dia akan beri nafkah kepada anak-anak, memberi pendidikan kepada anak-anak dia dalam pendidikan agama. Itu wajib ke atas suami, tidak boleh tidak. Ketiga, seperti yang doktor tahu, memberi nafkah adalah kewajipan bagi seorang suami terhadap isteri dan anak-anaknya. Namun terdapat segelintir masyarakat yang masih mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dalam memberi nafkah. Pada pendapat doktor, apakah cara untuk mengatasi masalah ini? Okey, so dia macam ni lah, saya rasa lah setiap orang ni menjadi tanggungjawab lah sebelum dia melangkah ke alam perkahwinan, dia kena tahu ilmu perkahwinan. Dan setiap orang ni sebagai seorang Muslim lah, kita bicara dalam konteks Muslim, dia kena tahu kewajipan diri dia, dan kehidupan diri dia ni adalah berlandaskan kepada hukum halal haram dari segi tindakan dia. Jadi dia kena tahu kalau dia tak beri nafkah kepada isteri, benda tu halal ke haram, dosa atau tidak. Itu kena melalui pendidikan. Jadi kena sedar akan tanggungjawab. Sebab dalam perkahwinan ni, setiap orang ni ada tanggungjawab masing-masing. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Okey, soalan kelima. Pada zaman sekarang, di mana kos sara hidup adalah sangat tinggi. Suami dan isteri turut bekerja bagi menyara kehidupan keluarga mereka bersama. Pada pendapat Tuan, perlukah seorang suami memberikan nafkah kepada isterinya yang bekerja? Kenapa? Itu kewajipan suami bagi kepada isteri walaupun dia bekerja. Okay, soalan yang kelima pula. Pada zaman sekarang, di mana kos sara hidup adalah sangat tinggi, suami dan isteri turut bekerja bagi menyara kehidupan keluarga mereka bersama. Pada pendapat Ustaz, perlukah seorang suami memberi nafkah kepada isterinya yang bekerja, dan kenapa Ustaz bilang sedemikian? Okey, nafkah wajib ke atas suami. Isteri bekerja itu atas kerelaan dia. Dia tidak wajib memberi nafkah kepada suami dia. Kerana nafkah
rumah tangga adalah tertanggung kepada suami selagi dia bergelar suami, walaupun isteri dia bergaji lebih tinggi daripada dia, walaupun dia bergaji sebagai seorang security saja, isteri dia sebagai pensyarah dan sebagainya, tapi wajib ke atas dia memberi nafkah kepada isteri dia. Isteri dia boleh bagi sumbangan kepada dia, itu pun atas kerelaan isteri dia, sedekah saja, ya, bukan kewajipan atas isteri menanggung suami. Kalau isteri tak, sepatutnya isteri tak payah bekerja, tanggungjawab ada suami. Besar kecil gaji suami tertakluk kepada berapa yang dia nak tanggung, kemampuan dia. Okey. Soalan yang kelima. Pada zaman sekarang, di mana kos sara hidup adalah sangat tinggi, suami dan isteri turut bekerja bagi menyara kehidupan keluarga mereka bersama. Pada pendapat Ustaz, perlukah seorang suami memberi nafkah kepada isterinya yang bekerja, yang berpendapatan? Mengapa Ustaz berpendapat sedemikian? Okey, jadi dalam konteks hari ini, perlukah seorang suami memberikan nafkah kepada isteri dalam konteks kewangan ni, walaupun suami itu bekerja, ini mesti rujuk kepada kesefahaman. Kalau ada perbincangan, tak apalah, abang kata abang ada pendapatan, saya pun ada pendapatan, saya tidak mahu menekan abang dengan memberi nafkah kepada saya dan sebagainya. Itu pentingnya persefahaman tadi.